Salam sejahtera dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Apabila kenyataan itu mengatakan jangan cabar saya, ini adalah ingatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengingatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya tidak mencabarnya untuk mendedahkan bukti di sebalik penyelewengan pembelanjaan RM600 bilion oleh Pentadbiran Perikatan Nasional sebelum ini. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan yang ada di Facebook Tan Sri Muhyiddin Yassin pula, yang mana beliau mengatakan bahawa tidak mungkin boleh menyeleweng dana untuk itu, memandangkan ia adalah wang individu daripada kumpulan wang simpanan pekerja KNBSP serta bank dan bukan di bawah kawalan beliau iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan di sini juga Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan tidak pasti bagaimana angka 600 bilion ini boleh dipetik. Jika pun merujuk kepada 8 pakej rancangan ekonomi yang diumumkan yang diterajui kerajaan sebelum ini adalah bernilai RM530 bilion. Ini pun banyak juga, RM530 bilion. Dan dia berkata di sini, saya tidak takut untuk disiasat kerana tahu saya tidak seleweng duit rakyat yang diamanahkan kepada kerajaan untuk digunakan bagi tujuan membantu rakyat. Ini adalah kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila sebelum dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Apa yang kita boleh lihat daripada kenyataan kedua-duanya, kita boleh tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah bekas ataupun mantan Menteri Kewangan kita. Manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah mantan Perdana Menteri kita. Yang mana waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menerajui negara, Tan Sri Muhyiddin Yassin lupa bahawa orang yang menjadi Perdana Menteri hari ini adalah orang yang telah pun membawa negara ini melonjak ekonomi, orang yang menjadi Menteri Keuangan yang begitu hebat. Jadi apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba pada saya untuk mengelak, untuk cuba nak memperbetulkan diri beliau apabila dilihat sebagai orang yang tidak songlap duit rakyat, orang yang amanah dan jujur, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim, apalagi hari ini, dua jawatan penting ini dipegang oleh beliau, iaitu Perdana Menteri Malaysia, Menteri Kewangan juga. Jadi, beliau boleh korek seberapa banyak maklumat yang Muhyiddin dah buat ni, ada di tangannya. Jadi, betul kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, jangan cabar saya, itu betul. Kerana, jangan Tan Sri Muhyiddin Yassin kata siasat-siasat, nanti menggigil lagi. Kita dah tahu bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila suatu masa dipecat oleh UMNO dan akhirnya rumah dia diserbu. Dia yang pertama pergi minta dengan DAP bantuan, bukan dengan PAS. Hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin begitu angkuh. Jadi daripada cara dan sikap kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin kita pun dah tahu. Dia jarang masuk parlimen. Yang kerja dia kita tahu melibatkan benda-benda yang melibatkan duit. Yang mana kalau kita lihat cara politik Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan untuk rakyat. Dia lebih kepada kepentingan pribadi. Dia tidak mementingkan rakyat ni nak mati kena hidup. Yang penting dia boleh jadi ahli politik. Ini yang kita rakyat boleh lihat. Dia bukan tokoh yang dilantik oleh rakyat. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga melalui pintu belakang yang tidak diiktiraf sebenarnya. Jadi bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin nak begitu angkuh sekali. Sebab tu kalau kita tengok dia buat ucapan yang apabila dia membidas Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM tepi, PM tepi. Hari ini Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh buat PM tepi pokok. Bersama dengan timbalan dia, mungkin dia nak letak Presiden PAS. Sebab dia sekarang ni dah PM tepi. Sebelum ni pun rampas jadi PM pun dengan cara pintu belakang. Jadi kelayakan seorang pemimpin seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada, saya nampak lah, integriti tak ada. Sama juga dengan Presiden PAS, tak ada integriti. Jadi apabila dia mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim kenaan dengan isu ini, satu perkara yang saya tertarik adalah saya tidak takut disiasat kerana saya tidak seleweng duit rakyat yang diamanahkan kepada kerajaan untuk digunakan bagi tujuan membantu rakyat ketika zaman susah. Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri mengambil duit rakyat untuk membantu rakyat. Tetapi betulkah ada bantuan yang kita rasa? Sedikit saja. Waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin asyik buat lockdown lah, bendera putih naik. Rakyat terpaksa membantu sesama. Kita tengok menteri bermewah-mewah. Ini dah jelas.
Jadi angka yang dia kata 600 bilion yang dipetik, yang dia petikaikan, mungkin ransangan kerajaan yang dia kata tu 530 bilion. Ini angka yang besar, walaupun 530 bilion. 1 bilion bersamaan dengan 1000 juta. 530 bilion. 30 bilion pun dah banyak. Jangan cerita lagi 500 dia. Ini Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ingat sedikit ke duit ini. Jadi dia jangan main-main. Jangan dia putar alam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya rasa kalau betul dia bersalah, tubuh RCI ini nanti, siasat betul-betul, jangan lepaskan. Kali ini kita nak tengok. Siapa pun pimpinan negara, kalau mereka mencuri duit rakyat, sumbat dalam penjara. Presiden PAS pun kalau dia bersalah, sumbat dalam penjara. Kalaupun Perdana Menteri kita yang ada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan datang bersalah pun, sumbat sekali dalam penjara. Sebab duit rakyat ni. Jadi, kita ni nak keadilan. Saya kritik-kritik parti-parti mereka ni semua, Perikatan Nasional. Sebab kita nampak bahawa apa yang telah berlaku. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik 70 lebih menteri. Semua makan gaji buta. Semua menteri tak ada kelayakan yang kita boleh nampak sesuai untuk nak mentadbir negara. Termasuk beliau sendiri. Kerana kerajaan pintu belakang. Kerana mereka mencuri kerajaan yang sepatutnya telah pun diamanahkan oleh rakyat. Kemenangan dia PRU ke-14 tu Pakatan Harapan. Bukan ada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ni kerajaan pintu belakang yang baru ditubuhkan yang mana tidak mendapat mandat rakyat. Sebab tu hari ini pemimpin-pemimpin yang ada dalam Pakatan Harapan ni semua meroyan. Sebab apa? Semua geng-geng katak, semua mereka yang gila jawatan, semua mereka yang gila dengan kekayaan ada dalam tu. Dia tengah berkumpul dalam tu macam orang bengong lah sekarang ni. Nak mencari makan tak boleh. Sebelum-sebelum ini gaji mereka puluh-puluh ribu. Tiba-tiba hari ini ada yang dah pun kalah pilihan raya. Ada yang dah hilang jawatan. Ada yang menambah anak isteri. Jadi banyak. Jadi pembelanjaan mereka dah pun pecah menjadi besar. Akhirnya apabila dah pembelanjaan mereka ini besar, mereka sudah panik, mereka tak tahu nak mencari duit ke mana lagi. Akhirnya inilah berlaku. Dan separuh daripada mereka yang ada dalam kerajaan tu kita tahu merompak duit negara. Akhirnya kita berlakunya ketirisan. Kita tengok pembohongan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang terakhir kita tahu. Apabila dah mengambil alih kerajaan daripada Pakatan Harapan, apa ayat yang kita pernah dengar Tan Sri Muhyiddin cakap? Dia cakap, tengok, kami ada duit. Ada pun duit dalam kerajaan. Bolehlah, saya boleh bagi bahasa kasar kepada bapa engkau. Kau dah tipu rakyat mengatakan duit ada. Tengok kau pinjam duit rakyat, engkau pergi belanja 530 bilion. Kau ingat duit mana? Duit pinjam lah. Memanglah ada, memanglah kau boleh bantu rakyat. Tapi masalah itu duit hutang. Yang nak dibayar oleh rakyat. Yang senang-lenang kau orang pemimpin PN. Nampak tu? Jadi saya geram dengan permainan politik ni yang dimainkan. Jadi mereka kata, tengok, PS dulu kata tak ada duit. Kata kerajaan nak bankrupt. Akhirnya, ini terbukti kan, pinjaman. Ni dengar ni walaon, pinjaman. Bukan duit lebihan. Jadi, yang masalahnya pula, yang walaon ni tak faham. Apabila dibohong oleh Perdana Menteri PN ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Ni, duit yang 600 bilion ni, pinjam. Itu duit kamu sendiri pula melibatkan dana rakyat yang mana melibatkan KWSP. Kamu orang yang nak pencen KWSP itu habis kena sakau dengan ni penyamun-penyamun yang ada dalam PN. Itulah hakikatnya. Bukan ada duit. Jadi saya tak naklah merepek-merepek, tapi kenyataannya saya harap siasat Tan Sri Muhyiddin Yassin jangan lupa Presiden PAS tu sekali. Ini bukan isu dendam ya. Ini isu integriti. Sebab mereka bercakap tentang integriti. Sebab mereka cakap tentang kerajaan Melayu Islam yang dikatakan bersih. Jadi kita nak tengoklah. Judi pun 22. Pandai nak mutal alam. So itulah pencerahan saya. Sekian. Terima kasih. Thank you.